Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat beramal dengan amalan yang soleh, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia dan akhirat, dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebelum kita masuk pada tajuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tazkirah berkaitan dengan sakit. Allah Taala menguji kita orang yang beriman. Bila kita sebut kita orang beriman, Allah Ta'ala uji antaranya sihat tubuh badan dan sakit. Apabila sakit, yakni apabila Allah Ta'ala memberi kita sakit, ia adalah sesuai dengan daya tahan kita sebagai hamba-Nya dan banyak hikmahnya. Yang pertama, sakit itu zikrullah. Mereka yang diuji dengan sakit lebih sering menyebut nama Allah berbanding di waktu sehatnya. Orang yang beriman bila sakit, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu istighfar. Kita akan mudah teringat akan dosa kita ketika sakit, sehingga mudah bibir untuk beristighfar, memohon ampun. Sakit itu adalah jihad. Orang yang sakit tidak boleh menyerah kalah. Diwajibkan untuk berikhtiar sedaya upaya agar cepat sembuh. Jihad ini memerlukan pengorbanan. Sebab tu orang sakit dia berikhtiar untuk sembuh. Kalau belanja banyak pun tak apa, agar cepat sembuh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berobat. Fatadawaw, maka berobatlah. Setiap penyakit itu ada obat. Kullu da'in dawa. Maka Nabi suruh kita berobat. Tak boleh suruh bulat-bulat begitu, lok saja. Sakit itu ilmu. Sakit akan membuat kita mencari ilmu, seperti belajar tentang khasiat herba, menghafal ayat syifa, ruqyah dan sebagainya, untuk penawar pendinding dari sakit. Ya, kita kaji, kongsi ilmu, bagaimana khasiat bawang putih, khasiat daun pegaga,
khasiat kunyit, herba, lengkuas, halia. Ada khasiat-khasiat dia. Itu ilmu. Bagaimana kita belajar ayat syifa, ayat berkaitan dengan sakit ini, sakit itu dan seumpamanya. Kita yakin bahawa asy-syafi huwa Allah. Yang beri penyembuh itu adalah Allah Ta'ala. Sakit itu mengajar kita bagaimana dengan pengalaman ilmu itu lebih menyediakan kita untuk mencorak hidup yang boleh mengelak berulangnya penyakit itu dan berkongsi pengalaman ini dengan orang lain. Berkongsi dengan orang lain itu adalah ilmu. Sebab tu ilmu ni bila kita boleh kongsi dengan orang, itu dapat ilmu. Kita dapat ilmu. Yang lebih penting kita dapat kongsi dengan orang lain. Ilmu apa sekalipun kita dengar, kita boleh kongsi, maknanya kita dapat ilmu. Contohnya kita pergi ceramah, orang beritahu begian. Tiba-tiba bila balik isteri kita tanya, orang ceramah apa? Tak tahu setarang barang. Mana tak ada kongsi ilmu, tak boleh. Orang penyakit begitu juga. Sebab itulah bila dia pergi ziarah, orang yang ada pengalaman, dia akan cerita, oh sakit ni, cuba makan ni lah, cuba ikhtiar suplemen macam ni lah. Dia ada, itu ilmu. Itu ada orang ziarah, mengembirakan, menjadi jalan. Bukannya bila kita pergi ziarah, bila sakit ni, pot darah saya 2 hari, matilah tu. Jadi susah. Dia menyusahkan orang sakit. Biar kita menghiburkan orang sakit. Sakit itu nasihat. Mereka yang sakit selalu suka menasihati yang sihat agar menjaga diri. Yang sihat pula menasihati yang sakit agar bersabar. Orang yang sakit, dia nasihat orang sihat ni, jaga makan. Kalau tak jaga makan berat, kena begitu. Ya, kita sebenarnya kita kena penyakit ni, kita ada sejarah hidup makan kita. Apa kita begini? Kita tahu sebab apa kolesterol tinggi, kita makan benda apa. Kita tahu diri kita sendiri. Macam pengalaman saya lah, bila saya kena minor stroke sebelah 2016. Bila kita kaji apa yang kita makan, baru kita tahu sebab apa. Sebab apa kolesterol tinggi, kita makan ni. Ni benda apa yang sebab tu bila kita pergi 6 bulan sekali jumpa doktor tu, 2 minggu sebelum tu dia akan ambil darah kan. Jadi sebelum ambil darah tu, kita tahu kita makan benda apa. Kalau kita pantang, kita jaga, insya-Allah darah kita molek. Tapi bila kita langgar, kita tang je, kolesterol tinggi, darah pun tak comel dan sebagainya. Ia pengalaman. Sebab tu kita ia merupakan perkara yang bila pengalaman kita, kita guna untuk menasihati orang yang sihat, yang sakit ni, yang sihat ni supaya jaga dari sudut makan. Saya sebelum 2 minggu sebelum sebelum ambil darah tu, kita banyak patang makan singgang apa semua ni. Bila keluar darah, putusan, masya-Allah, bagus, cik, bagus cik. Darah kolesterol turun ni. Kita pun apa lagi dah turun, kita makan sedap. Bila kita lupa, kita dak patang, kita 2 minggu sebelum ambil darah tu, kita makan nasi roti canai pagi, tengah hari nasi belau biryani ke apa, lepas tu malam mi goreng. Bila cek tengok, masya-Allah, kolesterol tinggi, darah tak pun molek lagi, sebagainya. Itu keadaan dia. Jadi dia pengalaman. Kita menasihati orang yang sihat agar berjaga dari sudut makan. Orang yang sihat pula tengok orang sakit, dia nasihat supaya bersabar, ingat Allah Ta'ala, kurang makan, makanan yang berlemak dan seumpamanya. Sakit itu silaturahim. Ahli keluarga, sahabat dan jemaah yang jarang berjumpa akan datang menziarahi, penuh senyum, mesra dan dengan buah tangan lagi.
menyambung silaturahim. Allahu akbar. Sakit itu gugur dosa. Sebab itulah orang yang sakit mustajab doa. Dosa tak ada, dah sakit gugur. Imam As-Suyuti menyatakan bahawa dia mengelilingi kota mencari orang yang sakit agar dapat mendoakannya. Orang sakit dia lupa, doa dia mustajab. Cuma dia minta orang sihat doakan dia. Betul ke? Tapi orang sakit pun dia mendoakannya kerana doa dia mustajab. Sakit itu menyusahkan syaitan. Sakit ni menyusahkan syaitan. Sebab apa? Orang yang sakit apabila dia ajak maksiat, dia tak mahu dan tak mampu, malah disesalinya. Orang sakit dah buat maksiat, dia taubat, menyusahkan syaitan. Sebab syaitan mahu mengganggu dia supaya buat maksiat. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kerana sakit itu boleh mengikis kesombongan. Orang yang tamak dan seumpamanya. Bila sakit, dia akan berubah menjadi orang yang baik. Dan yang terakhir, sakit mengingatkan kita akan mati, membuatkan kita sentiasa beringat untuk lebih beramal dan beribadat. Semoga kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Itu sedikit tazkirah berkaitan dengan sakit. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang beringat dalam kehidupan kita sehari-hari. Golongan yang kedua di antara golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah golongan al-muhsinin. Itulah golongan orang-orang yang melakukan kebaikan, orang yang baik. Dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu dengan amalan-amalan yang baik, dan syurga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang membelanjakan harta dalam keadaan senang dan susah, dan mereka menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah kasih kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Malam ni kita ambil antara ciri muhsinin yang pertama, iaitulah yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang membelanjakan harta dalam keadaan dia senang dan dalam keadaan dia susah. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kelebihan membelanjakan harta. Sama ada kita mengeluarkan zakat, kita bersedekah, membantu orang. Ini antara amalan yang baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi di kalangan orang-orang yang soleh. Ini di antara
amalan orang yang meminta dengan Allah Ta'ala supaya lambat ajal dia. Untuk dia apa? Untuk dia bersedekah, menginfakkan harta. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, infak harta ni merupakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menginfakkan harta ini dalam keadaan susah dan senang merupakan salah satu bai'ah, kandungan bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, setahun sebelum Nabi berhijrah, Nabi telah mengadakan bai'ah dengan sahabat-sahabat di kalangan Aus dan Khazraj. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir kata, "Ala ma nubayi'uka ya Rasulullah?" Atas apakah kami nak berbai'ah denganmu wahai Rasulullah? Rasulullah menyebut, "Ala sam'i wa ta'ah fil nasyati wal kasal, wa 'ala nafaqah fil usri wal yusr, wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa 'ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'im, wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa auladakum falakumul jannah." Rawahu Imam Ahmad. Hadis ini dalam kitab sirah yang terbaru dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum, di mana Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa, "Atas apakah kami nak berbai'ah dengan engkau wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bai'ah untuk dengar dan patuh dan kerana cergas ataupun malas. Bai'ah untuk membelanjakan harta dalam keadaan susah dan senang. Bai'ah untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah akan kemungkaran. Bai'ah untuk bangun menegakkan agama Allah, tidak mempedulikan celaan orang yang mencela. Bai'ah untuk menolong aku bila tiba di tempat kamu, yakni Yasrib, Madinah, dan mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan diri kamu, isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu, maka bagi kamu syurga. Syahid yang ustaz nak beritahu di sini ialah apa? Wa 'alan nafaqah fil usri wal yusr, membelanjakan harta dalam keadaan susah dan senang merupakan amalan orang-orang yang baik, muhsin. Firman Allah Ta'ala berkaitan membelanjakan harta ini, berinfak, dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan pemberian orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh mengeluarkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luah rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Allahu Akbar. Ini kelebihan infak pada jalan Allah Ta'ala. 700 kali ganda kelebihan membelanjakan harta. Apatah lagi ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah yang hebat dalam surah At-Taubah menceritakan tentang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi berperang Tabuk, di mana Nabi sendiri melancarkan derma jihad bagi menghadapi perang Tabuk ni. Jadi ramai di kalangan sahabat yang berlumba-lumba, yang kaya, cara kaya dia
yang susah, cara susah dia. Ini orang beriman. Orang beriman, dia dengar bagaimana bai'ah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah sebelum hijrah, tapi dilaksanakan, dipraktikkan selepas hijrah Nabi, yang setelah menegakkan kerajaan Islam. Bayangkanlah perang Tabuk ni pada tahun yang ke-9 hijrah. 9 hijrah. Maknanya mengetah 9 tahun dah. Tapi Nabi sendiri melancarkan derma, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan negara Islam Madinah. Ini kehebatan, bagaimana kelebihan fi sabilillah, jalan meninggikan kalimah Allah taala. Sebab itulah derma infak yang kita bagi itu merupakan mendapat kelebihan, balasan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat yang diberikan itu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Subhanahu wa taala semata-mata. Kelebihan. Sebab itulah apabila kita berada di akhir zaman ini, di mana saja yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada harta orang kaya, ambil agih kepada orang yang susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk memberi sumbangan, infak, untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang baik, ganjarannya syurga. Anil Munzir ibn Jair an abihi radhiyallahu anhuma qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar faja'ahu qaumun hufatun 'uratun fatama'ara bi wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqati fadakhala thumma kharaja فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشك تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. Maksudnya dari Munzir bin Jarir, dari bapanya radhiyallahu anhuma, katanya, semasa kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tengah hari di Masjid Nabi di Madinah, di Masjid Nabi di Madinah, menunjukkan peristiwa ni berlaku di zaman Nabi memerintah. Tiba-tiba datang satu rombongan dari kaum Arab suku Mudar yang sangat-sangat miskin, dengan berkaki ayam dan berpakaian compang-camping. Berubahlah air muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatkan penderitaan mereka. Lalu baginda masuk ke rumahnya yang terletak di tepi masjid. Kemudian keluar semula, lalu menyuruh Bilal azan. Bilal pun azan dan qamah.
Lalu baginda bersama-sama sidang jemaah mengerjakan sembahyang Zuhur. Selepas sembahyang baginda bangun berucap, menggalakkan umatnya bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Baginda memulakan ucapannya dengan ayat Al-Quran, maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam, hingga akhir ayat, dan membacakan lagi sebahagian dari ayat 18 surah Al-Hash yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Rawi hadis ini berkata, mereka pun bersedekah. Ada yang memberi dari wan dinarnya, dari wan dirhamnya, dari pakaiannya, dari segantang gandumnya, dari segantang buah kurmanya, sehingga baginda bersabda, bersedekahlah walau dengan setengah biji buah kurma sekalipun. Katanya lagi, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kaum Ansar, membawa satu bungkusan besar dan berat. Hampir-hampir tapak tangannya lemah menatangnya, bahkan tidak dapat menatangnya. Setelah itu, orang ramai pun datang berduyun-duyun membawa sedekah, masing-masing menurut kemampuannya, sehingga aku melihat bertimbun 2 longgok dari makanan dan pakaian. Pada saat itu aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri seperti benda indah yang keemasan kerana gembira. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat satu rancangan yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala rancangannya itu dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sesudah ia memulakannya, dengan tidak mengurangkan pahala orang-orang yang mengerjakan sedikit pun. Dan barang siapa membuat satu rancangan yang jahat dalam Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudah ia memulakannya, dengan tidak mengurangkan dosa orang-orang yang melakukannya sedikit pun. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis yang panjang lebar ini menerangkan beberapa perkara yang menjadi contoh ikutan. Pertama, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang ramai dengan tujuan meminta mereka membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, baginda memulakan ucapannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan maudhu' yang hendak diterangkannya. Lalu baginda membacakan ayat yang pertama dari surah An-Nisa, kerana kandungan ayat itu menarik perhatian pendengarnya dari segi kemanusiaan, dengan menegaskan bahawa umat manusia semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala berasal dari diri yang satu, iaitu Adam alaihi salam. Tujuan baginda membacakan ayat ini kerana hendak mengingatkan bahawa umat manusia semuanya adalah bersaudara, dan kerana itu hendaklah golongan yang mampu menolong golongan yang menderita. Maksud tujuan Nabi. Orang yang mampu bantu orang yang menderita, orang yang susah. Sebab itulah orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, membantu orang yang susah dan senang, merupakan orang-orang yang baik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda membaca ayat yang ke-18 dari surah Al-Hash, kerana kandungan ayat itu menarik perhatian pendengarnya dari segi iman dan takwa, dan mengajak mereka memikirkan setakat mana amal bakti yang mereka sediakan untuk kebaikan mereka pada hari akhirat kelak. Tujuan baginda membacakan ayat ini dapat difaham dengan jelas kerana hendak mengingatkan bahawa iman seseorang hendaklah dibuktikan dengan amal yang soleh, dan antara amal-amal yang soleh itu ialah menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Menunjukkan bahawa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada orang yang mengeluarkan bantuan untuk orang yang menderita ini. Yang kedua,
mengajar malah memberi perangsang dan menggalakkan umatnya supaya masing-masing sentiasa bermurah hati dan bersikap dermawan terhadap orang-orang yang terdesak hidupnya, sama ada pemberian itu berupa wang ringgit atau makanan atau pakaian atau apa jua yang dapat menolong, kerana semuanya itu berpahala belaka. Berpahala belaka. Contohnya bagaimana kita musim sekarang ni musim banjir lah. Tempat kita taklah sebagaimana tempat ulu lah, ulu Terengganu, ulu Dungung, ulu Besuk lah, Kemamang. Tapi bila ada saja arahan supaya kita bantu tolong, maka kita cepat-cepat berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah baginda pernah menegaskan, bersedekahlah walau dengan setengah biji buah kurma sekalipun. Menunjukkan bahawa bagaimana pentingnya kita membelanjakan harta. Infak. Walaupunlah keadaan susah, walaupunlah keadaan senang, kita kena menginfakkan. Kalau kita lihat sini, kalau kita lihat di sini bagaimana Nabi suruh apa? Bersedekahlah walau dengan setengah biji buah kurma. Maknanya kalau kita nak derma, jangan kita malu. Walaupun 5%, walaupun RM1, jangan kita malu. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada pada kita. Bukan senang nak jadi kekasih Allah Ta'ala. Kita kena laksanakan dengan amalan, dengan iman yang ada pada kita, kita laksana. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada pada kita. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ingat tu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maksudnya, barang siapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Yang ketiga, menyatakan kegembiraan baginda melihatkan orang-orang yang bermurah hati bersedekah kepada orang-orang fakir miskin yang menderita, yang datang mengadu hal kepada baginda pada hari itu, sambil baginda memuji secara khusus kepada orang yang mula-mula sekali membawakan satu bungkusan besar sebagai derma baktinya. Lalu baginda menegaskan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, seperti yang disebutkan pada bahagian yang lalu beserta dengan terjemahannya, yakni barang siapa yang menjadi pelopor, yang memulakan satu rancangan yang baik, sunnah hasanah dalam Islam, sama ada rancangannya itu bertujuan menegakkan syiar Islam atau memperkukuh ekonomi masyarakat Islam dan sebagainya, maka perancangannya akan mendapat pahala terus menerus selagi rancangan itu berjalan diamalkan oleh orang-orang yang pada zamannya dan yang datang kemudiannya, dengan tidak mengurangkan pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Ini kelebihan orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang buat jahat, yang diikuti oleh orang selepas pada itu. Apa yang dirancangkan, maka ia mendapat dosa, dan dosa yang seterusnya. Itu bagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan membelanjakan harta, hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allahu min khudratil jannah, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu azza wa jalla minar rahiqil makhtun. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, mana-mana orang Islam yang memberi pakaian kepada seorang Islam yang sedang terdedah anggotanya, yang sepatutnya tertutup, Allah akan memakaikan penderma itu dengan pakaian penduduk syurga yang serba indah dan berwarna hijau.
Demikian juga mana-mana orang Islam yang memberi makan kepada seorang Islam yang sedang lapar, Allah akan memberi makan kepada penderma itu dari buah-buahan syurga. Demikian juga mana-mana orang Islam yang memberi minum kepada seorang Islam yang sedang dahaga, Allah akan memberi minum kepada penderma itu dengan sejenis minuman syurga yang serba lazat dan termeterai bekasnya. Hadis riwayat Abu Daud menunjukkan bahawa bagaimana kelebihan apabila kita menginfakkan harta, membelanjakan harta untuk membantu orang yang susah. Allahu Akbar. Dalam hadis ini Nabi sebut orang yang tak ada pakaian, orang yang lapar, orang yang dahaga, kita memberi infak, sumbangan kepada mereka. Ini kelebihan. Sebab itulah ini di antara amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang begitu istimewa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang memberi pakaian, akan diberi pakai di dalam syurga dengan pakaian yang berwarna hijau. Bagaimana orang yang memberi makan dan seumpamanya mendapat kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan warna hijau ini ditegaskan juga dalam Al-Quranul Karim. Keistimewaan warna hijau. Keistimewaan begitu juga dengan alah kepada tempat tidur, cadar dan seumpamanya berwarna hijau. Warna putih juga mempunyai keistimewaan dalam Islam. Kerana diterangkan sebaik-baik pakaianlah yang berwarna putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Ini merupakan di antara perkara yang baik yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang dikasihi oleh Allah Taala, iaitulah golongan yang melakukan kebaikan, antaranya menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang. Golongan yang seterusnya di kalangan orang-orang yang baik, iaitu yang menahan marah dan memaafkan manusia dan bertaubat di atas dosa yang dilakukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.